Baik saudara, terima kasih kerana terus bersama Bicara Wara Terbaik, rancangan seisi keluarga Forum Perdana Ehwal Islam yang diadakan di Padang Bandaran Parit Buntar Perak Darul Ridwan, forum yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Kita sedang bincang tajuk pada malam ini, Kusemai benih kau tuai kasih. Begitulah indahnya tajuk kita, mulianya petani, penternak, peladang. Ini sempena dengan Hari Peladang, Penternak, Nelayan Peringkat Kebangsaan 2011. Terima kasihlah kita ucapkan kepada Kementerian Terbabit yang menganjurkan forum yang begitu besar maknanya. Kalau boleh Ustaz Kazim, kita nak mewar-warkan, saya selalu ulang, kita nak panggil, kita nak penaikkan semangat seluruh umat Islam di sana. Biar hari ini kita nampak di tepi jalan, di sawah, di bendang, di yang jadi nelayan, di laut dalam dan sebagainya. Kita nak tengok, oleh kerana umat Islam ni lebih pada 50%, mereka juga menguasai lautan lebih pada itu. Ya, daratan pun begitu dan sebagainya. Ustaz, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan imej agama bangsa negara kita. Ustaz Kazim, silakan. Boleh menyanyi lagi ke? Boleh, sebuah saja. Pendek-pendek. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya menyanyi satu lagu je. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Kenapa saya menyanyi lagu ni? Kerana saya nak menggambarkan bahawa masyarakat dulu dengan pertanian sangat rapat. Dalam semua bidang dia bercakap pertanian. Cuba tuan-tuan tengok dalam pepatah, harapkan pagar, pagar makan padi. Dia sebut padi, dia tak sebut harapkan pagar, pagar makan kelang. Tidak tuan-tuan. Dia sebut tu, kalau di luar pagar ambil galah tolong jolokkan. Nampak tak tuan-tuan? Cempedak di luar pagar. Dia sebut cempedak, dia tak sebut komputer. Tapi hari ini manusia berpantun pun kadang-kadang dah menipu dah tuan-tuan. Pantun dulu-dulu betul. Gunung Daik bercabang 3, harapkan pagar, pagar makan padi. Betul. Pantun sekarang betul tapi tak betul. Hari-hari pergi ke pasar membeli harimau. Siapa yang beli rimau tuan-tuan? Tuan-tuan, saya nak mengajak kepada tuan-tuan tentang cintai pertanian. Tadi Ustaz sebut, berbudi pada tanah, tanah tidak pernah berbohong pada kita. Kalau kita berbudi pada orang, buat pertanian, buat pelaburan, buat perniagaan, berapa ramai yang kena tipu. Tetapi kalau kita menanam tumbuh-tumbuhan, pokok tidak akan membohong kita. Tuan-tuan tanam kelapa, insya-Allah keluar buah kelapa. Tuan-tuan tanam kelapa sawit, keluar kelapa sawit. Tuan-tuan tanam buah nangka, tak terbit cempedak tuan-tuan. Dia akan tanam, akan keluar buah itu. Berbudinya, hebatnya. Tak ada orang tanam, kamu tanam pokok apa mat? Pokok nangka. Agak-agak buahnya apa Din? Tak tahulah, cempedak ke durian, aku tak tahu lagi. Tak ada tuan-tuan, dia mesti keluar buah nangka juga. Yang ketiga tuan-tuan, kita sekarang ni dikurniakan oleh Allah nikmat. Kita berjalan daripada gerai sana sampai gerai sini, sampai tak tahu nak beli apa. Punya banyaknya makanan, suami tanya isteri, nak makan apa ni? Tak tahu, banyak sangat. Yang negara lain pula tak ada makanan. Abang nak makan apa? Nak makan apa? Tak ada apa. Dia kata. Yang kita ni jenuh makan tuan-tuan, nikmat. Saya mengajak pada tuan-tuan, mari kita bersyukur. Sebab Allah kata dah, liyakulu min samarihi wa ma amilat aidihim afala yashkurun. Allah jadikan kepada kita makanan supaya kita makan. Dan kita boleh kerjakan tangan kita ini untuk menghasilkan industri yang hebat daripada pertanian, minuman yang hebat daripada pertanian, hasil yang hebat daripada pertanian, ubat yang hebat daripada pertanian. Dia akan melahirkan kehebatan yang besar sehingga Allah bertanya kepada kita, apakah mereka tidak bersyukur? Tuan-tuan, mari kita bersyukur. Bersyukur di sini bukan sebut alhamdulillah. Bersyukur di sini maknanya tambahkan ibadah. Bersyukur di sini maknanya gunakan setiap ruang tanah yang ada di hadapan kita, di belakang kita, di rumah kita untuk pertanian. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Kazim. Dan kita tengok negara kita ni badan-badan yang menyokong itu, macam Mardi,
farmer dan sebagainya. Contoh dulu pokok-pokok cili-cili kita besar baru keluar buah. Lah ni kemetod aja, lebat bukan main. Nak ceritanya research penyelidikan begitu banyak telah dibuat. Kalau kita tidak sahut Ustaz Syukri, kita akan menyesal satu masa nanti Ustaz. Terima kasih saudara pengusi, tuan-tuan muslimin muslimat. Itulah kita kata nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudahan-kemudahan yang ada di negara kita ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak sebut di sini tuan pengusi, bila kita sebut perkataan petani ni, sebenarnya dalam bahasa Arab petani ni al-fallah. Al-fallah maksud dia petani. Tetapi pada masa yang sama, dengan perkataan yang sama ataupun huruf yang sama, alif, lam, fa, lam, alif, ha, itu boleh menjadi al-falah. Al-falah apa dia? Yang kita dengar dalam azan, hayya 'alal falah. Marilah menuju kecemerlangan, marilah menuju kejayaan. Rupa-rupanya ada hubung kait. Kalau kita betul-betul menggunakan teknik yang betul dengan ilmu, dengan kemahiran, kita boleh berjaya di dunia, dan kejayaan di dunia bagi kita orang yang ada iman ini boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut di hujung ni, nak beri semangat kepada saya, kepada tuan-tuan, motivasi kepada tuan-tuan. Ada seorang penulis buku Islam yang bernama Ibnu Awam. Dia ni orang yang hidup dekat zaman nak jatuhnya kerajaan Sepanyol, kerajaan Islam Sepanyol dahulu, ataupun kita sebut kerajaan Andalusia. Dalam keadaan kerajaan Islam lemah ketika itu, Islam tak kuat ketika itu. Dalam keadaan ketika itu, Ibnu Awam ni dia menulis buku tajuk dia Al-Filahah, iaitu buku pertanian. Dalam buku tu ada 34 bab. Dia cerita tentang pertanian. Cuma saya nak sebut, bayangkan yang cerita penulisan buku dah nak 700, 800 tahun dulu ni, apa yang mereka tulis ketika itu. Macam mana cara nak pilih tanah, kemahiran-kemahiran yang ada, dan begitu juga cara nak suburkan, cara memilih baja, cara nak ternak binatang, cara nak rawat binatang. Semua dihuraikan berdasarkan pengalamannya. Berdasarkan pengalamannya, dia cuba dahulu, kemudian dia bukukan. Itu nak gambarkan tuan musi macam mana dalam keadaan umat Islam lemah pun, negara Islam lemah pun, mereka masih kuat dari sudut pertanian, dari sudut penulisan ataupun kajian tentang pertanian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Syukri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas forum ini, anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ni, kita harap lepas ini dah depan rumah kita ada tanah kosong, tanam cili, tanamlah apa yang patut. Kalau ada kawasan lapang, minta majlis daerah, boleh kerjakan dan sebagainya. Tuan-tuan pun sekalian, saya rasa berdosa kita Ustaz, kalau kita biarkan tanah kosong tanpa diusahakan. Dan saya yakin kalau kita boleh buat benda-benda macam ini, sebab itulah bila Nabi kata apabila matinya anak Adam maka terputuslah amalannya kecuali 3. Pertamanya sedekah jariah, kedua ilmu yang dimanfaatkan, ketiga doa pada anak yang soleh. Ilmu ini bukan saja ilmu berceramah, ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu nelayan dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkan kalau kita kembangkan ilmu ini, bukan saja kita dapat pahala, negara kita makmur, banyak lagi yang kita nak bercakap. Tapi dah masa dah tak ada dah. Ustaz Kazim, terima kasih banyak ya. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi lain kali. Ustaz Syukri, terima kasih banyak. Dan saya nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani kerana sudi menganjurkan forum yang sebegitu besar maknanya kepada kita dengan kerjasama JAKIM dan RTM. InsyaAllah lepas ini jangan lupa belanja kami makan durian. Kita jumpa lagi di lain masa. Dan ketiga, saya bagi pihak penerbit dan warga kerja Forum Perdana Ihwal Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.